dan salam sejahtera. Berita tengah malam edisi 7 Julai bersama saya Azamudin Hussein. Baik, Bank Pertanian Malaysia Berhad Agrobank memberi kelonggaran syarat pinjaman bagi generasi baru Felda untuk memiliki rumah menerusi skim perumahan generasi baru Felda PGBF. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang turut menyatakan kadar pembiayaan 110% daripada harga rumah dengan nilai maksimum RM300,000. Manfaat itu bagi memastikan generasi baharu Felda berpeluang untuk memiliki rumah sendiri. Saya nak menyampaikan suatu berita gembira pada hari ini. Pihak Agrobank telah bersetuju memberikan kelonggaran syarat pinjaman di samping menawarkan kadar faedah yang lebih rendah kepada pemohon yang layak. Kadar pembiayaan juga lebih tinggi iaitu 110% daripada harga rumah dengan nilai maksimum RM300,000. Beliau mengumumkan perkara tersebut ketika berucap pada sambutan Hari Peneroka Felda 2020 di Perak. Baik, golongan belia terutama mereka yang hilang pekerjaan akibat COVID-19 boleh menyertai program pembangunan usahawan anak muda kota. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, melalui program tersebut 1,122 ruang perniagaan disediakan di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jelas beliau, sebanyak 169 lokasi strategik telah dikenal pasti untuk membuat ruang perniagaan. Program dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Perbadanan Putrajaya dan Yayasan Wilayah Persekutuan akan berterusan sehingga 2023. Dan tempat ini akan dibuka kepada permohonan orang ramai, khususnya usahawan muda. Kita nak menggalakkan anak-anak muda, barangkali yang lepasan universiti ataupun mereka yang bekerja hilang pekerjaan dan mereka nak cuba menceburi dalam bidang keusahawanan begini, maka mereka boleh pilih tempat dan kita akan pilih pula mereka yang sesuai. Tan Sri Anwar Musa ditemui pada sidang media selepas membuat tinjauan projek River of Life ROL Fasa 2 di sekitar Jalan Masjid India. 500 pekerja penghantaran atau rider e-panggilan disasar memohon skim Tekun Mobilepreneur 2.0 menawarkan pembiayaan maksimum sehingga RM10,000. Fokus inisiatif Tekun Nasional itu kepada golongan hilang pekerjaan akibat COVID-19 untuk menjadi pekerja sektor ekonomi gig atau penghantar makanan, barangan dan keperluan harian berdaftar. Setakat ini seramai 48 pemohon telah mendaftar skim berkenaan. Dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, 5 daripadanya telah diluluskan. Hingga sekarang ini, kita punya sasaran ialah 500 riders buat ini initially. Pembiayaan hanya 2,000, tapi repair motosikal tu saya ingat cukup 2,000 tu. Dan hingga sekarang ini seramai 250 rider diluluskan permohonan dengan nilai 400 lebih ribu. Dengan sendirinya kita masih ada dana ni lah. Masih ada dana ni lebih 500,000 lagi tinggal. Jadi masih ramai yang boleh memohon dan tapi dengan bersyaratlah permohonan ni. Beliau menyatakannya selepas majlis pelancaran Tekun Mobilepreneur 2.0 di Menara Bank Rakyat di Ibu Negara. Ini kali kedua skim seumpamanya ditawarkan selepas skim Tekun Mobilepreneur 1.0 pada awal April lalu menyaksikan 215 permohonan diluluskan dengan jumlah pembiayaan melebihi RM400,000. Keputusan Jawatankuasa Dasar Moneteri menurunkan kadar dasar semalaman sebanyak 25 mata asas bertujuan mempercepat kadar pemulihan dan seterusnya merangsang ekonomi negara. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ekonomi akan turut dipacu menerusi pengenalan pakej rangsangan ekonomi Perkhidmatan Rakyat dan pelanjana semula ekonomi negara. Katanya dua inisiatif berkenaan membantu mewujudkan pekerjaan, mengembalikan keyakinan pengguna atau pelabur dan membendung pengecupan ekonomi. Selain itu, katanya Malaysia membuktikan daya ketahanannya dalam menangani pelbagai cabaran termasuk krisis kewangan Asia dan krisis kewangan global.
Ia disokong asas ekonomi yang kukuh dan kerangka institusi baik. Selain pasaran modal dan kewangan mantap, berdaya saing dan dikawal selia dengan baik. Beliau mengulas langkah Bank Negara menurunkan 25 mata asas menjadikan OPR pada kadar 1.75%. Lembaga Zakat Selangor sedang mengkaji semula konsep agihan zakat berikutan pertambahan keluarga fakir miskin di negeri Selangor. Ini kerana lembaga itu menjangkakan bilangan golongan itu mencecah 80,000 isi rumah sehingga hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Saiful Yazan Mat Yusof memaklumkan situasi tersebut berlaku disebabkan ketidaktentuan ekonomi susulan pandemik COVID-19. Dan apabila kita merujuk kepada kajian MIER, WHO, Bank Negara dan sebagainya, kita membuat unjuran kita sendiri dan kita dapati hasil daripada data-data yang kita dapat, berkemungkinan pada hujung tahun ini keluarga fakir miskin mualah akan bertambah daripada 70,000 menjadi 80,000. Jadi di pihak Zakat Selangor, hasrat kami memastikan bahawa pertambahan 10,000 ini dapat kami santuni dengan kita melihat semula bagaimana kita nak agihkan dan kita memastikan bahawa prioriti pertama kita adalah untuk meletakkan makanan di meja mereka ini. Jadi kita terpaksa melakukan kajian semula terhadap konsep agihan kita supaya mereka yang bertambah ini 10,000 ini juga dapat kita bantu. Beliau ditemui selepas melancarkan aplikasi e-Dompet QuickPay hasil kerjasama dengan syarikat serba Dynamic IT. Aplikasi itu diperkenal bagi memudahkan saluran pembayaran zakat secara dalam talian yang lebih selamat. Sebagai usaha menggalakkan masyarakat membeli barangan buatan tempatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SHP menjalin kerjasama strategik dengan syarikat animasi tempatan Les Kopak Senyap Berhad. Siri animasi Upin dan Ipin dijadikan elemen penting dalam mempromosi kempen Beli Barangan Malaysia 2020. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi, melalui kempen ini pihaknya akan mengadakan beberapa aktiviti bagi membantu pengusaha syarikat memulihkan perniagaan mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kita ni nak mengembalikan keyakinan pengguna atau yang dikatakan consumer confidence untuk membeli belah. Jadi tak kira apa saja jenis barangan, asalkan dia barangan buatan Malaysia yang tulen, itu kita pentingkan dulu. Beliau mengadakan lawatan ke syarikat Les Kopak di Shah Alam, Selangor. Tambahnya keupayaan produk kreatif tempatan seperti siri animasi Upin dan Ipin yang mampu menjadi jenama komoditi ekspor sangat membanggakan. Kerjasama itu dapat menyemai semangat cintakan produk keluaran tempatan secara terlangsung membantu memulihkan ekonomi negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara. Mendahului senarai penerima watikah pelantikan, Datuk Bala Chandran Tarman yang akan bertugas sebagai Duta Besar Malaysia ke Rusia. Sementara itu, Zamshari Syaharan pula akan bertugas sebagai Duta Besar Malaysia di Qatar. Bekas Setiausaha Bahagian Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar, Haznah Mat Hashim pula menerima watikah pelantikan sebagai Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Bangladesh. Sazali Mustafa Kamal pula menerima watikah pelantikan sebagai Duta Besar Malaysia ke Turki. Abu Bakar Mamat yang telah berkhidmat sebagai pegawai tabik awam dan diplomatik Wisma Putra sejak tahun 2000 pula menerima watikah sebagai Duta Besar Malaysia ke Chile. Pada majlis berasingan yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah juga berkenan menerima menghadap 3 perwakilan asing ke Malaysia. Mereka terdiri daripada Erin Norton di Murad Quintela, Duta Besar Brazil ke Malaysia. Diikuti Duta Besar Republik Kyrgyzstan Azimbek Beknazarov dan Duta Besar Iran ke Malaysia Alyaska Muhammadi. 19 keluarga dari 3 kampung di Labuan yang terjejas akibat banjir kilat menerima bantuan.
Bantuan disalurkan melalui tabung pengurusan bencana Perbadanan Lapuan yang berperanan membantu warga wilayah yang ditimpa musibah. Jadi kita Perbadanan bersama dengan JPS akan mengambil tindakan yang mana Perbadanan akan menghantar pasukan bersama pengurusi subzon dan juga ketua kampung untuk kita membuat pembersihan. Jadi kita akan cuba membantu sebanyak mana kampung yang boleh kita usahakan ikut masalah-masalah utama. Berterima kasih kepada pihak Perbadanan, pihak-pihak berkuasa yang ambil berat tentang permasalahan yang kami hadapi di sini. Dan kami mengharap pelaksanaan tentang tindakan ini dapat dilaksanakan dengan secepatnya. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Bertemu kembali. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah meluluskan prosedur operasi standard SOP pelaksanaan persidangan Parlimen. SOP itu mengambil kira kebiasaan baharu dalam memerangi pandemik COVID-19. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 25 hari bermula 13 Julai hingga 27 Ogos 2020. Manakala Dewan Negara pula akan bersidang selama 11 hari bermula 2 September hingga 23 September 2020. Menerusi kenyataan media Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan antara SOP yang dipersetujui adalah pemakaian pelitup muka, penyediaan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer serta penjarakan sosial 1 meter membabitkan tempat duduk semasa persidangan berlangsung. Semua yang terlibat termasuk ahli parlimen, pegawai kerajaan dan petugas media perlu menjalani proses pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera serta saringan suhu badan sebelum dibenarkan masuk. Hanya ahli parlimen dan pegawai dibenarkan masuk ke Dewan Persidangan, manakala hanya petugas media dan penjawat awam dibenarkan berada di bangunan parlimen. Mengenai operasi Benteng, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, PDRM telah membuat sukatan jalan raya di seluruh negara dan memeriksa 44,028 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. 5 warga asing ditahan atas kesalahan imigresen. 3 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan PKPP termasuk aktiviti yang melanggar SOP. Semalam, PDRM membuat 65,283 pemeriksaan ke pasaraya, restoran penjaja, kilang, bank dan pejabat kerajaan. Baik, pelaksanaan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah atau Home Surveillance Order HSO yang ditetapkan kerajaan menunjukkan keberkesanan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Sejak pelaksanaannya, belum ada lagi penularan kes dilaporkan dalam kalangan ahli keluarga individu yang positif COVID-19. Petanda positif itu menurut Kementerian Kesihatan satu kejayaan dalam usaha mengurangkan penularan COVID-19 dalam komuniti. Bagaimanapun kejayaannya tertakluk kepada kepatuhan orang ramai terhadap perintah yang ditetapkan. Justeru pengembara yang pulang diminta patuh kepada syarat ditetapkan bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Sementara itu, 6 kes baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 sebanyak 8,674 kes. Daripada 6 kes itu, 4 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara.
Kesemua mereka merupakan warga Malaysia, manakala baki 2 kes juga warga tempatan hasil saringan di 2 tempat kerja di Kuala Lumpur dan di Selangor. Tiada penambahan kes kematian dilaporkan hari ini dengan 5 kes pulih dan dibenarkan discharge. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Daripada tayara ke kompani. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. Toleka Cilung, Samuga Wodagan Galilung. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我目前的透过各种语言和方言 Continuous. Biro Perkenaan Gemani Miramum, Gini Lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Masih dalam berita tengah malam, melempar tomahan tidak berasas dan berbohong mengenai layanan pihak berkuasa terhadap pendatang asing tanpa izin parti ketika negara ini menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seorang lelaki warga Bangladesh kini diburu. Orang ramai juga diminta membantu memberi maklumat lelaki berusia 25 tahun ini. Dia dikenali sebagai Muhammad Raihan Kabir, nombor pasport BW097443 dan alamat terakhirnya adalah Sirhan Legacy Sdn Bhd B79 Menara Uncang Emas, nombor 85 Jalan Lokiu 55200 Kuala Lumpur. Dia membuat dakwaan tidak berasas itu menerusi kenyataan yang diberikan kepada stesen televisyen antarabangsa Al Jazeera yang membuat laporan khas berhubung parti di negara ini. Semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menuntut Al Jazeera memohon maaf kepada rakyat Malaysia terhadap laporan yang tidak wajar, berniat tidak baik, mengelirukan dan membuta tuli itu. Ya, sementara itu polis akan memanggil wartawan dan pengendali Al Jazeera dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, siasatan akan dilakukan mengikut beberapa peruntukan undang-undang di bawah Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan. Oleh kerana ada laporan polis dibuat terhadap laporan tersebut, jadi menjadi tanggungjawab PDRM untuk menjalankan siasatan untuk menentukan sama ada terdapat unsur-unsur hasutan ke atau kesalahan dari segi apa juga undang-undang itu dalam siasatan akan dipanggil untuk menjawab beberapa soalan. Itu SOP lah. Beliau mengulas perkara itu selepas menghadiri pelancaran Hari Banci Penduduk dan Perumahan 2020 di Putrajaya. Semalam, Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mio Farida Latrash Wahid mengesahkan polis telah memulakan siasatan berhubung laporan tersebut mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini pula kes lucut hak wang 48 juta ringgit terhadap bapa Jolo Tan Sri Larry Loh Hok Peng. Pihak pendakwa raya membuat permohonan untuk meminda notis pelucutan hak terhadap Tan Sri Larry Loh atas alasan terdapat perbezaan mengenai jumlah wang di dalam akaun dan bank terlibat berbanding permohonan asal.
Pada 19 Julai tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Zaini Mazlan memerintahkan wang disita daripada Tan Sri Larry Lucut Haq kepada kerajaan selepas tiada pihak ketiga hadir membuat tuntutan. Wang dibekukan pihak berkuasa dalam akaun tersebut dipercayai mempunyai kaitan dengan penyelewengan dana 1MDB. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nuzul Azwar Zulkifli memaklumkan permohonan pindahan itu akan didengar pada 24 Julai ini selepas pengurusan kes dalam kamar. Turut dipohon tempoh lanjutan bagi memfailkan ujahan permohonan pinda notis Lucut Haq terbabit. Tan Sri Larry Low didakwa tanpa kehadiran dengan tuduhan pengubahan wang haram pada tahun 2018 kerana memindahkan lebih $56 juta ke dalam akaun Jolo. Pihak pembelaan bagi pembicaraan kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Nazrudin Hassan mengemukakan bukti baharu. Bukti tersebut merupakan perbualan melalui WhatsApp antara tertuduh pertama Samirah Muzaffar dengan Pegawai Polis Asisten Superintendent ASP Muhammad Nizam Daud. Perbualan itu dibacakan semula oleh peguam bela yang mewakili Samirah Muzaffar iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dalam perbualan pada 16 Ogos 2018 itu, ASP Nizam meminta Samirah menjelaskan mengapa WhatsApp telefon milik Nazrin masih aktif pada bulan Julai, sedangkan hasil semakan dengan pihak bomba mendapati tiada kad SIM dalam telefon tersebut. Samirah kemudiannya memaklumkan kad SIM tersebut telah dikeluarkan oleh anggota bomba. ASP Nizam menegaskan telefon dan kad SIM itu sepatutnya tidak boleh diusik selagi belum dibawa ke makmal. Menurut saksi pendakwaan ke-24, pegawai bomba Abdul Malik Madui, telefon bimbit itu diserahkan kepadanya dalam keadaan basah oleh seorang anggotanya yang meminta supaya diserahkan kembali kepada Samirah. Saksi bagaimanapun tidak dapat mengecam identiti anggota tersebut sambil menyangkal perbuatannya itu kerana tidak mahu anggota tersebut dipanggil menjadi saksi. Saksi menambah kad SIM tersebut dikeluarkan bagi mengelak rosak. Selain itu, saksi pendakwaan ke-25 iaitu pemandu Nazrin Ahmad Edri Abdul Rashid memberitahu mahkamah hubungan Nazrin dan dua anak tirinya baik dan dilayan seperti anak kandung sendiri. Perbicaraan bersambung esok. Sementara itu, di Labuan, seorang wanita dijatuhkan hukuman denda RM6,000 atau 9 bulan penjara di hadapan Magistrate Kashur Rahman Abang Ahmad. Maria Resipora, 27 tahun, bekerja sebagai kerani di syarikat swasta, mengaku bersalah kerana menyembunyikan kelahiran bayi pramatang dengan sengaja membuang janin di dalam lubang kumbahan pada tahun lepas. Dalam kejadian tersebut, beliau bersama tertuduh lain melakukan kesalahan berkenaan di sebuah rumah pada 4 November lepas. Janin itu kemudiannya ditemui oleh pekerja syarikat kumbahan air yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Dalam pada itu, teman lelaki tertuduh 26 tahun yang mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu dibebaskan dengan jaminan mahkamah dengan 2 penjamin tempatan. Dia akan dihadapkan semula ke mahkamah pada 20 Ogos ini untuk pengurusan kes. Beliau didakwa mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda. Saudara, kita ke perkembangan sukan. Berhasrat untuk menjadi 5 pasukan teratas di dalam Liga Super musim ini, Felda United mempertaruhkan barisan muka baharu bagi mengisi saingan yang dijangka bersambung Ogos depan. Ketua Jurulatihnya Muhammad Nizam Jamil tidak gentar tekanan yang dihadapi anak-anak buahnya, memandangkan hanya persaingan mampu menghasilkan kualiti permainan yang terbaik. Kita ada Fadil, pemain muda kita, pemain baru kita ambil daripada PKMP. Kita ada Faiz yang last year main lebih kurang 15-16 perlawanan Liga Super untuk tahun pertama dia. Nazarul Azarid, saya rasa tahun ini dia main 4 perlawanan Liga Super pertama kali dalam hidup dia. So kita gembira dengan challenge yang diberikan sesama mereka. Kita hormat Daniel Amir, pemain penting untuk kita, pemain kebangsaan. But football squad is always about the team kan, bukan individual. Nizam berkata demikian kepada RTM ketika sesi latihan dinilai. Rata-rata jentera skuad The Fighters sudah bersedia untuk mempamerkan aksi cemerlang masing-masing. Untuk perancangan saya
So lepas 4 perlawanan ni kita nampak yang kita punya combination antara tim tu pun sedap. So kita ada plan untuk dalam top 5 Liga Super, insya-Allah, dan target Malaysia Cup lebih jauh. The plan is to continue like the same times. We start for me very good. The club is happy about what we expect for the season, and I think we can have one good position until the end of the season. Sesi latihan Felda United terbahagi kepada 3 kumpulan dengan setiap 10 pemain diberi latihan selama 45 minit. Kerajaan Negeri Perak mencari jalan bagi membantu bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus yang terpaksa menjual barangan peribadinya atas faktor kewangan baru-baru ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya ada bertemu dengan pengurusan Persatuan Bola Sepak Perak PAFA bagi membincangkan mengenai bantuan yang perlu diberikan kepada bekas pemain skuad seladang itu. Datuk Seri Ahmad Faizal mahu bantuan yang akan disalurkan tidak dianggap bantuan kerajaan atau persatuan. Sebaliknya disifatkan sebagai sahabat yang membantu. Tambahnya beliau cukup terkesan apabila ada dalam kalangan bekas pemain yang menyumbang kepada pasukan negeri terpaksa menjual barangan yang mempunyai nilai sentimental, ekoran tekanan hidup. Terdahulu bekas penyerang kebangsaan itu dilaporkan menjual kasut emas yang dimenanginya 18 tahun lalu dengan harga RM10,500 menerusi bidaan secara langsung di Facebook miliknya. Selain kasut emas, Khalid turut membuat lelongan pelbagai barangan peribadi termasuk poster, jersey serta medal yang dimenanginya sepanjang karirnya atas faktor kewangan selepas 3 tahun tiada pekerjaan. Atlet kebangsaan dinasihat memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pemulihan kecederaan selain berusaha mempertingkatkan semula prestasi masing-masing berbanding hanya menumpukan mengenai penyertaan mereka pada kejohanan luar negara. Saranan itu diketengahkan pengarah bahagian atlet Majlis Sukan Negara MSN, Jeffrey Ngadirin, yang melihat keperluan kepada atlet kebangsaan memperbaiki prestasi. Ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lepas menyaksikan atlet terpaksa menjalani latihan di rumah masing-masing. Jelasnya hampir separuh daripada 229 pertandingan antarabangsa terpaksa dibatalkan pada tahun ini susulan penularan COVID-19. Katanya, ini adalah tempoh terbaik untuk mereka fokus kepada latihan asas. Sekiranya benar-benar bersedia, MSN akan mempertimbang penyertaan atlet pada mana-mana kejohanan. Dalam pada itu, Jeffrey memaklumkan atlet daripada beberapa sukan termasuk pelayaran, olahraga para dan badminton telah selesai menjalani ujian swab COVID-19 dan mereka dibenarkan menjalani latihan seperti biasa namun tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Kita beralih ke perkembangan permotoran. Pelumba Moto3 Petronas Sprinter Racing Khairul Idham Pawi akhirnya dibenar berlepas ke Sepanyol selepas Kesatuan Eropah EU mengenakan sekatan perjalanan 4 hari lalu. Beliau sepatutnya berlepas pada Jumaat lalu namun terpaksa dibatalkan di saat akhir selepas dimaklumkan peraturan baharu yang dikenakan oleh EU. EU dalam satu kenyataan hanya membenarkan 15 negara memasuki wilayahnya, tidak termasuk Malaysia. Dengan keputusan tersebut, pelumba yang dikenali sebagai Super Kip kini bersedia menghadapi perlumbaan keduanya musim ini di Grand Prix GP Sepanyol dari 17 hingga 19 Julai ini. Selain Khairul Idham, 2 lagi pelumba negara akan turut menyertai saingan GP Sepanyol dalam masa terdekat iaitu Hafiz Syarin Abdullah dan Kasma Daniel Kasmayuddin dalam saingan Moto2. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Zamrul Hussein. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.